Hai, selamat bertemu kembali. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kali ini cikgu akan kongsikan dalam mata pelajaran RBT. Saksikan. Okey, murid-murid, kali ini kita akan teruskan dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi tingkatan 3, bab 1, aplikasi teknologi reka bentuk mekatronik. Okey, kita pergi 1.12, mengenal pasti elemen mekatronik. Ini merupakan standard pembelajaran dan objektif pembelajaran. Jadi, mekatronik merupakan gabungan elemen asas kejuruteraan, iaitu elektrik, mekanikal, elektronik, dan kawalan dan pengaturcaraan. Iaitu kawalan adalah satu perkara yang lain dan pengaturcaraan adalah satu perkara yang lain. Jadi, elemen asas ini digabung dengan kawalan bagi membolehkan produk mekatronik yang direka bentuk berfungsi dengan sempurna, cekap, produktif dan berkesan, sama ada secara automatik atau separa automatik. Okey, kita pergi satu-satu sistem. Yang pertama, sistem elektrik. Okey, sistem yang menggunakan arus elektrik, sama ada arus terus atau arus ulang-alik sebagai sumber kuasa. Contohnya, kita menggunakan tenaga daripada bateri ataupun tenaga arus elektrik daripada rumah kita. Ia juga berfungsi untuk membekalkan arus elektrik bagi membolehkan peranti mekatronik menjalankan fungsi yang ditetapkan. Dan yang ketiga, sistem ini mengambil kira aspek keselamatan, kedudukan peranti dalam getah dan sambungan. Okey, ini merupakan contoh elemen sistem elektrik. Okey, contohnya untuk menggerakkan kipas siling automatik. Jadi, di mana sumber elektriknya? Jadi, sumber elektriknya adalah daripada panel solar, terus ke pengawal pengecas solar dan disimpan ke dalam bateri. Dan akan menyebabkan kipas siling automatik berfungsi. Jadi, apa fungsinya? Kipas siling automatik akan berputar. Jadi, ada banyak lagi contoh sistem elektrik yang boleh kita kaitkan dengan mekatronik. Okey, kita pergi yang kedua, sistem mekanikal. Jadi, sistem mekanikal merupakan gabungan beberapa komponen mekanikal yang berfungsi sebagai penghantar untuk memindahkan suatu sumber gerakan kepada bentuk yang lain. Jadi, masa tingkatan 2, murid-murid telah belajar tentang komponen mekanikal. Jadi, ingat lagi tak murid-murid apa dia? Ya, yang pertama gear, pautan, wheel atau tuas, takal, tali sawat, aci sondol, aci engkol, longsor, galas berbola, bindu dan rantai. Jadi, komponen mekanikal ini digunakan dalam sistem mekatronik. Yang kedua, sistem mekanikal ini membolehkan produk berfungsi sama ada secara bergerak atau berputar. Contohnya, gear dan tali sawat digunakan bagi membolehkan pemain DVD dibuka atau ditutup. Berikut merupakan contoh kereta rentas sistem mekanikal pada pemain DVD optik. DVD optik yang ni murid-murid ni. Okey, bagaimana sistem mekanikal ini digunakan untuk membuka dan menutup pemain DVD ini? Jadi, di sini sistem mekanikal yang digunakan adalah tali sawat dan akal. Dan menggunakan sistem gear, rak dan pinan yang ini. Okey, kita teruskan lagi. Yang ketiga, sistem elektronik. Merupakan susunan dan sambungan fizikal komponen elektronik dalam suatu litar bagi menjalankan operasi sesuatu sistem. Contoh komponen elektronik ialah perintang, diod, papan litar, switch, penderia, transistor, kapasitor, litar berpadu dan lain-lain lagi. Okey, ini merupakan contoh komponen iaitu kapasitor, transistor dan perintang tetap. Ini merupakan contoh elemen sistem elektronik yang telah dipasang pada papan
kapasita. Jadi di sini kita melihat lampu LED, kapasitor dan perintah tetap. Di sini ada pita bersepadu. Diharapkan murid-murid faham setakat ini. Okey, kita teruskan ke sistem yang keempat. Sistem kawalan dan pengaturcaraan. Okey, dipecahkan kepada dua. Yang pertama, sistem kawalan. Sistem kawalan merupakan satu kaedah kawalan sistem yang digunakan untuk mengurus, mengarah atau mengawal atur tindakan bagi memastikan reka bentuk mekatronik berfungsi secara automatik dengan sempurna. Berikut merupakan contoh sistem yang menggunakan sistem pengawal mikro. Di berikut merupakan lita-litanya yang telah siap dipasang pada satu papan lita. Bahagian yang kedua, pengaturcaraan. Pengaturcaraan komputer ialah proses untuk membangunkan aturcara komputer dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan seperti Java, Python, Visual Basic dan C++. Bahasa-bahasa pengaturcaraan ini menggunakan kod berbentuk teks. Terdapat juga pengaturcaraan yang menggunakan blok arahan sedia ada, contohnya Scratch, MBlock, JavaScript Block dan Arduino Block. Jadi, murid yang biasa buat robotik faham bagaimana sistem blok ini digunakan untuk menggerakkan sesuatu robotik. Jadi, setiap bahasa pengaturcaraan mempunyai set peraturan, sinteks dan sematik tersendiri. Peraturan sinteks dan sematik menetapkan cara menulis arahan untuk makro pengawal yang mengawal operasi alat elektronik. Jadi apa maksud sinteks? Sinteks ialah peraturan yang menguasai struktur suatu bahasa dan ungkapannya. Manakala sematik ialah proses yang dilalui oleh komputer semasa komputer melaksanakan aturcara mengikut bahasa pengaturcaraan yang tertentu. Okey, kita teruskan. Contoh bahasa pengaturcaraan. Berikut merupakan contoh bahasa pengaturcaraan. Seperti ini. Contohnya kalau kita nak menggerakkan lengan robot ini. Jadi kita kena masukkan ataupun kita programkan arahan yang perlu kita buat supaya lengan robot ini akan berfungsi seperti yang diarahkan. Diharapkan murid-murid faham setakat ini elemen-elemen mekatronik, iaitu elemen apa? Sistem elektrik, sistem mekanikal, sistem elektronik dan sistem kawalan dan pengaturcaraan. Semoga kita berjumpa lagi untuk tajuk-tajuk yang berikutnya nanti supaya lebih faham. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share. Semoga ilmu yang dikongsikan ini memberi manfaat kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.